globalisasi ini, masalah kesihatan dianggap sebagai masalah sosial yang serius di sebuah negara. Masalah ini akan mempengaruhi individu, masyarakat dan juga negara. Isu ini biasanya dikaitkan dengan orang dewasa, namun disebabkan peredaran zaman dan perkembangan masa yang pesat, ia telah membawa masalah kesihatan tersebut lebih serius kepada semua lapisan masyarakat, sejak daripada bayi dan juga dewasa. Secara umumnya, penyakit mental adalah penyakit yang melibatkan disfungsi otak yang boleh menyebabkan perubahan pemikiran, perasaan dan tingkah laku seseorang. Pesakit yang mengalami masalah ini tidak dapat menjalankan aktiviti harian secara normal. Kini, penemuan dan pengetahuan mengenai keadaan kesihatan mental berbeza dengan perubahan masa dan konsep. Setakat ini, masih terdapat perbezaan dalam definisi, penilaian dan klasifikasi gangguan mental ini. Penyakit ini datangnya dari pelbagai sebab tertentu dan kadang-kadang tidak jelas. Bagi mengatasi terjadinya masalah ini, masyarakat perlu bekerjasama membantu golongan yang berpenyakit mental supaya dapat mengurangkan pertambahan penyakit ini, supaya keadaan komuniti dan persekitaran berada dalam keadaan optimum. Oleh itu, setiap tahun pada 10 Oktober, Hari Kesihatan Mental Sedunia disambut atas inisiatif Persekutuan Kesihatan Mental Sedunia. Punca masalah kesihatan mental ini, ia berpunca daripada psikosis, iaitu mereka yang mengalami perubahan yang amat ketara di dalam pemikiran, perasaan dan tingkah laku, di mana si penderita akan berasa keliru dengan mengalami suara-suara gaib berkomunikasi dengan mereka, iaitu seperti sebuah bisikan halusinasi. Bahkan, mereka juga mempunyai kepercayaan pelik yang tidak dikongsi oleh orang lain, menyebabkan reaksi mereka melampaui aneh dengan penyakit tersebut. Atau dalam bahasa lainnya adalah delusi. Antara contoh delusi yang dapat digambarkan adalah seperti si penderita diancam yang menyebabkan mereka bertindak menyerang orang yang disyakinya membahayakan mereka. Malahan, mereka juga sering bercakap bersendirian, seperti merapu atau mengarut, malah ketawa dan marah tanpa sebab. Dua jenis psikosis yang sering dialami oleh penderita penyakit ini ialah skizofrenia dan kecelaruan maniak depresif. Kesudahannya, penyakit mental ini membuatkan seorang individu tidak dapat menjalani kehidupan seharian dengan sempurna dan akan memberikan kesan buruk yang berpanjangan kepada si penderita. Kepentingan kesihatan mental, ia amatlah penting bagi memastikan atau melahirkan masyarakat yang lebih progresif dalam penggunaan sains dan teknologi moden di masa hadapan. Tetapi permasalahan mental ini perlu dihapuskan bagi memastikan individu yang mempunyai masalah mental dapat mengawal emosi dan tingkah laku mereka. Hal ini dapat dikaitkan dengan rukun negara yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Setiap individu perlu menjaga mengawal emosi seharian mereka untuk kemajuan di masa yang akan datang, kerana perkara ini beri kesan terhadap individu dan masyarakat. Jika permasalahan mental ini tidak dapat diatasi, kemungkinan besar peratusan kegagalan terhadap keazaman dan kesanggupan dan kesediaan untuk hidup bersama dengan rukun adalah gagal. Oleh itu, permasalahan mental ini merupakan suatu kegagalan besar dalam membina individu dan masyarakat yang berteraskan dengan 4 taraf falsafah pendidikan. Oleh itu, perkara tentang masalah kesihatan mental ini perlu diatasi bersama, kerana perkara ini akan mendatangkan kesan yang buruk terhadap individu, masyarakat dan negara di masa yang akan datang. Selamat sejahtera semua. Hari ini saya nak membentangkan tentang faktor dan kesan terhadap penyakit sakit mental. Pada pandangan saya, biologi menjadi faktor kepada penyakit sakit mental. Hal ini kerana ketidakseimbangan bahan kimia di dalam otak yang mengganggu fungsi otak. Genetik juga mendorong kepada penyakit sakit mental. Jangkitan dan kecederaan pada otak juga menyebabkan tekanan emosi yang menjadi faktor penyakit mental. Keterangan yang seterusnya, kesan penyakit mental terhadap FPK, rukun negara atau konsep sejahtera. Impak yang berlaku ialah mencederakan diri sendiri. Hal ini kerana mereka membuat demikian untuk mendapatkan perhatian daripada orang lain. Seorang penyakit mental tidak dapat membentuk insan yang seimbang dan harmonis.
tertakluk kepada FPK. Penyakit mental tidak dapat menunjukkan nilai kepercayaan kepada Tuhan. Sepatutnya kepercayaan kepada ciptaan dan hukuman-hukuman alam adalah hukum-hukum Tuhan. Jadi manusia seharusnya mencintai diri sendiri. Terima kasih. Membentangkan tentang faktor yang menyebabkan penyakit mental. Penderaan juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan penyakit mental. Penderaan bukan sahaja dari segi fizikal, tetapi juga boleh berlaku dari segi seksual, psikologi dan percakapan. Zaman sekarang, penderaan juga boleh terjadi di media sosial apabila seseorang melakukan kecaman terhadap individu yang lain. Penderaan boleh menyebabkan perasaan rendah diri, kurangnya keyakinan diri, kemurungan, pengasingan dan kemarahan yang akan merosakkan peluang seseorang untuk menjalani kehidupan yang bahagia. Menurut Jesto, kajian ini menunjukkan bahawa orang yang didera dan diabaikan ketika usia yang masih muda mempunyai lebih banyak gangguan kepribadian antisosial ketika usia dewasa. Kajian ini juga melaporkan kumpulan yang didera lebih banyak gejala seperti gangguan personaliti antisosial dan masalah alkohol daripada kumpulan kawalan. Namun, setelah menjalani rawatan pemulihan, ia tidak banyak memberi kesan langsung kepada kesihatan mental sepanjang hidup mereka. Penyelidikan ini juga menunjukkan pentingnya mengadaptasi pendekatan terhadap kanak-kanak yang didera agar dapat mengelakkan mereka daripada mengalami penyakit mental ini. Justru itu, penderaan bukanlah perkara yang boleh dibuat mainan dan harus dipandang serius oleh setiap masyarakat kerana akan memberikan kemudaratan yang berlanjutan kepada masa yang mengalaminya. Oleh itu, semua pihak haruslah bersikap prihatin agar gejala penderaan ini dapat diatasi dengan sebaik mungkin. Pelbagai kesan yang dapat dilihat daripada permasalahan penyakit mental antaranya adalah menyebabkan golongan remaja terlibat dengan masalah sosial di sekolah. Hal ini disebabkan oleh remaja yang emosi dan tingkah laku mereka yang tidak tenteram dan tidak dapat berfikir dengan sebaik mungkin menyebabkan mereka terpengaruh dengan masalah ini. Hal ini akan memberi kesan kepada sekolah kerana meningkatnya kes sosial di sekolah dan juga kesan kepada negara kerana tidak dapat melahirkan pelajar yang akan memberi jasa kepada negara dalam pelbagai aspek kerana remaja adalah penentu masa depan negara. Selain itu, dengan meningkatnya masalah mental dalam kalangan masyarakat akan menyebabkan komuniti masyarakat tidak akan aman kerana mereka akan mengalami masalah mental ini akan sering menimbulkan kekacauan dan permasalahan kepada komuniti masyarakat. Oleh yang demikian, kesejahteraan ini tidak akan dirasai oleh masyarakat sekiranya masalah mental ini tidak diselesaikan dengan sebaik mungkin. Selepas itu, kesan juga dapat dilihat daripada sahsiah individu yang mengalami masalah mental ini kerana kurangnya nilai murni dalam diri mereka. Antara contoh adalah tidak menghormati orang yang lebih tua, sering merosakkan harta milik awam seperti telefon awam, tandas awam, taman permainan dan pelbagai lagi masalah yang akan timbul disebabkan oleh mereka yang mengalami masalah mental ini. Okey, hari ini saya nak terangkan masalah kesihatan mental dalam kalangan rakyat kita di Malaysia. Okey, poin saya ialah masalah keluarga. Okey, antara punca kemurungan yang dihadapi oleh seseorang individu ialah masalah keluarga yang dihadapi. Masalah keluarga ialah satu masalah yang serius dan menjejaskan emosi seseorang individu tersebut apabila kurangnya perhatian daripada ahli keluarga. Okey, dekat sini kita boleh faham yang ibu bapa ialah antara kelompok yang bertanggungjawab dalam memerhatikan dan memberi dorongan kepada anak-anak mereka. Dalam masalah keluarga juga akan wujud apabila tiada persefahaman antara satu sama lain. Apabila persefahaman ini tidak wujud, maka pergaduhan akan berlaku dan keadaan akan menjadi lebih teruk dan parah. Okey, kat sini kita boleh faham kalau tiada persefahaman, maka tercetusnya kita kata perbalahan dan pergaduhan antara satu sama lain dalam ahli keluarga.
Okey, ibu bapa hendaklah memberikan ruang dan masa untuk berbincang dengan ahli keluarga mereka supaya dapat berkongsi dan berbincang antara masalah satu sama lain yang dihadapi. Ini untuk mengelakkan daripada berlakunya kemurungan. Apabila seseorang individu itu meluahkan perasaan terhadap ibu bapa mereka, sekurang-kurangnya dapat meredakan stres atau kita kata kemurungan yang dihadapi. Anak-anak akan mencari jalan untuk melepaskan diri daripada masalah keluarga. Terdapat segelintir individu yang gemar membendam perasaan apabila berdepan dengan masalah ini. Okey, anak-anak hendaklah meluahkan perasaan mereka. Kalau ibu bapa kita sibuk, kita ada ahli keluarga yang lain seperti abang dan kakak, kita boleh menceritakan dekat mereka bahawa yang kita ada masalah. Okey, kita perlulah berbincang antara ahli keluarga yang lain supaya masalah yang dihadapi itu dapat diselesaikan dengan cara yang baik dan bersefahaman. Kemurungan ini boleh membawa kepada masalah sakit mental. Sebab itu, keluarga memainkan peranan yang lebih besar dalam mewujudkan keharmonian dan kesejahteraan dalam sebuah keluarga. Okey, ibu bapa mestilah memberi peranan yang tinggi dan memberikan penjagaan terhadap anak-anak mereka dan mengawasi dengan baik. Terdapat beberapa faktor atau punca yang boleh menyebabkan seseorang individu itu menghidap mental illness ataupun penyakit mental. Salah satunya adalah daripada diri mereka sendiri. Niat mereka untuk memajukan diri adalah perkara yang baik, tetapi apabila mereka terlampau inginkan kesempurnaan, perkara tersebut boleh menjejaskan pemikiran mereka, bukan sahaja diri mereka sendiri tetapi orang di sekeliling mereka, keluarga, masyarakat dan juga negara. Mereka juga akan berfikir kesempurnaan adalah perkara penting dan adalah nombor satu dalam pemikiran mereka. Sebagai contoh, kita boleh kaitkan mental illness dengan penyakit OCD. Kedua-dua penyakit ini agak sama, iaitu memainkan berkait rapat dengan otak kita atau pemikiran kita yang membuatkan mereka memikirkan kesempurnaan adalah perkara yang penting. Contohnya apabila mereka melakukan sesuatu perkara pada panca indera mereka lihat perkara tersebut tidak sempurna lagi, tapi di mata pandangan marhain yang lain, sebenarnya perkara yang mereka lakukan itu dah cukup sempurna ataupun sudah terlalu sempurna. Jadi apabila di mata mereka tidak sempurna, mereka tidak berpuas hati dan akan melakukannya sehingga mereka puas. Apabila mereka tidak puas hati, mereka akan berfikir apa masalah atau apa punca mereka tidak dapat melakukan perkara tersebut dengan sempurna. Ini menyebabkan mereka terlalu berfikir dan kemungkinan besar akan menjejaskan pemikiran mereka dan menjejaskan lagi mental illness tersebut. Banyak langkah-langkah ataupun jalan penyelesaian yang boleh kita ambil untuk menyembuhkan individu-individu yang menghidap mental illness ataupun penyakit mental ini. Antara satunya adalah kita menolak stigma negatif masyarakat. Jadi, umum mengetahui konsep FPK iaitu Falsafah Pendidikan Kebangsaan, konsep sejahtera dan konsep rukun negara melibatkan 3 benda iaitu kemakmuran, keharmonian dan kesejahteraan. Kalau kita boleh tambah lagi adalah menyumbang kemakmuran kepada negara. Apabila seorang individu itu menghidap mental illness, maka tidak wujud dalam diri mereka ketiga-tiga konsep tersebut kerana mereka tidak dapat membantu diri mereka, apatah lagi membantu negara ataupun bangsa mereka sendiri. Ini adalah satu perkara yang sukar untuk diungkap ataupun sukar untuk dikatakan selagi mereka tidak mendapat rawatan yang sepenuhnya. Kesimpulannya, kita sebagai rakyat Malaysia yang dididik untuk hidup saling bekerjasama, bantu-membantu atau berganding bahu, kita seharusnya membantu golongan-golongan mental illness ini agar mereka dapat keluar dari kepompong penyakit mereka sendiri dan agar mereka dapat sembuh seperti kita manusia yang normal ini.
Kesimpulannya, kesihatan mental adalah ekspresi emosi dan melambangkan keupayaan untuk menyesuaikan diri dalam pelbagai tekanan dan tuntutan hidup. Gejala dan tanda-tanda kesihatan mental yang terjejas boleh timbul akibat dari tekanan secara fizikal, sosial dan persekitaran. 3 bahagian utama yang mungkin terjejas adalah fisiologikal, tingkah laku dan psikologi. Terdapat kaitan yang jelas di antara tekanan hidup dan penyakit mental. Risiko untuk penyakit mental adalah lebih tinggi di kalangan mereka yang mempunyai sejarah keluarga yang mempunyai penyakit mental. Faktor psikologi dan masalah personaliti tertentu, ketidakseimbangan bahan kimia di dalam otak. Persatuan Mental Malaysia berkongsi mengenai bantuan kecemasan pertama untuk kesihatan mental yang merujuk kepada orang yang pertama akan bertindak. Bantuan tersebut akan memainkan peranan penting dalam mengenal pasti tanda perubahan atau krisis tingkah laku. Kesihatan mental bukan berkisar kepada individu atau isu yang boleh dibiarkan kerana natijahnya melampaui batas sempadan keluarga itu semata-mata. Ia memerlukan penglibatan semua pihak untuk berani mengaku masalah kesihatan mental sebagai masalah bersama dan tidak perlu ditangani secara kolektif. Cara rawatan ubatan diperlukan untuk kesihatan mental yang terjejas. Walau bagaimanapun, langkah pencegahan perlu dilakukan agar ia tidak berkembang menjadi penyakit mental.